السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك الصالحين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن رحمتك. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتني رحمة من عندك وعلمني من لدنك علما. Alhamdulillah, terutama-tama dan sentiasa dan selamanya dalam kita mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi ruang masa kepada kita dapat lagi sama-sama kita mengerjakan ibadah kepadanya, dan khususnya ibadah kita mengaji ilmu fardhu ain, kita duduk dalam majlis ilmu fardhu ain dengan ada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada ganjaran balasan pahala. Mudah-mudahan di akhirat nanti dipertimbangkan sekalian balasan pahala kita itu dan dimasukkan kita dalam syurga insyaallah. Mudah-mudahan. Maka sekarang hendak masuk bicara hukum orang masuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Kata Tuan Syekh Marang rahimahullah ta'ala, sambungan kita daripada membicarakan berkenaan dengan makmum, yang mana telah lepas kita bicara berkenaan makmum yang wafiq. Makmum yang muafiq, makmum yang muafiq yang diuzurkan baginya tu ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Habis dah kita bicara. Maka sini dia nak masuk pula pada membicarakan makmum yang masbuk. Di dua makmum lah kita faham. Dalam kita jadi makmum, ada makmum yang muafiq, ada makmum yang masbuk. Kita tinggalkan suatu kelaziman yang kita faham, makmum masbuk ni makmum melambat. Itu kita tinggalkan kelaziman itu. Bolehlah kita nampak bicara, tetapi hakikat sebenar makmum yang dinamakan makmum yang masbuk itu akan dihuraikan oleh ulama yang kita akan baca dan kita. Baik, maka sekarang dia kata hendak masuk bicara hukum orang yang masbuk pula. Orang masbuk. Lagu mana orang masbuk tu? Nanti dia bicara kita. Maka adalah orang masbuk, maka adalah makmum, orang makmum yang masbuk. Makmum kenapa ada orang yang masbuk itu lawan orang yang muafiq. Lawan bagi orang yang muafiq. Orang muafiq kita faham daripada sebut lawan, kita faham daripada kata sebut lawan tu makmum yang muafiq, makmum yang sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya secara pertengahan bacaan hal keadaan imam tu masih di dalam qiyam. Itu makmum muafiq. Maka lawan dia masbuk ni makmum yang tak sempat nak menghabiskan bacaan Fatihahnya dalam bacaan pertengahan hal keadaan imam tu dalam qiyam. Tak sempat. Bila tak sempat dalam keadaan imam tu lagi tak sempat nak mentamam, tak sempat nak menghabiskan bacaan Fatihahnya, maka dinamakan dia makmum masbuk. Lawan tu, tersebut lawan. Nah, bila kita faham asas ataupun pengenalan makmum yang muafiq itu, lawan begitu. Lawan begitu makmum yang masbuk dia bagi. Terus disebutlah lawan orang muafiq. Mana lawan bagi makmum yang muafiq.
Tapi dia boleh juga, iaitu orang yang tiada dapat serta imam di dalam qiyam imamnya, masa yang dapat padanya membaca Fatihah yang pertengahan. Iaitu orang yang tiada dapat mentamamkan, tiada dapat namun sempurna menghabiskan bacaan Fatihahnya serta imam di dalam qiyam imam tu, dalam masa masih lagi imam tu diri, masa yang ada padanya pada masa yang mana imam tu masih diri membaca Fatihah yang pertengahan bacaan, bukan laju. Baca pertengahan bacaan biasa orang pertengahan, makna kata bacaan secara tartil. Lebih kurang kita tahu bacaan tu secara tartil. Kalau tartil sungguh tak ada. Kita ni kita baca Quran ni nak lari pada hakikat sebenar tajwid, nak dalam tartil. Kalau kita baca ilmu tajwid, nak bacaan tartil tu payah juga lah. Kita ni nak dapat tartil, sebenar tartil. Dalam sembahyang lebih kurang kita bacaan kita tu nak sampai kepada tahap tartil, mana pertengahan bacaan lah. Tiada nisbah bacaan diri dia, bukan kira pada bacaan diri dia. Kalau kira bacaan diri dia, dia berasa dia baca tu pertengahan dah, dia berasa baca tu perlahan dah, lambat dia baca tu, tak boleh, dia kira tak diri dia. Pertengahan ni dikira pada orang ramai. Ramai orang baca lagu tu, dengan tawa lagu tu, dengan perlambatan jawab lagu tu, dikira bacaan pertengahan kena ambil tu. Kalau kira atas diri dia tak ada. Kira atas diri dia tak ada cepat, kita tak sama dengan cepat kamu. Kau ni baca cepat lagu ni, kau ni baca cepat lagu ni. Kau ni baca pertengahan lagu ni, kau ni baca pertengahan lagu ni. Tak boleh dikira. Kalau dikira pada bacaan diri dia, dia kena kira pada pakatan orang ramai. Orang ramai kira kata, kalau seorang tu baca begini, baca lambat begini, baca perlahan begini, dikira pertengahan bacaan. Maka dia ukur tu. Baik. Mana kita katanya bawa speak pada hak kita baca tartil lah. Kita ni daripada kalangan kita ni ada. Dan tiada pula baca imam, dan tiada pula dan tiada pula diambil kira nisbah. Nisbah ni diambil kira diadukan dengan bacaan imam, sama ada pada rakaat yang pertama, yang pertama imam, atau lainnya, lain daripada rakaat pertama daripada imam, tak kira. Kalau kita masuk pada awal, walaupun kita kata kita tak takbiratul ihram dengan imam tu, tetapi imam express. Imam express puru habis. Kita tak ada nak menghabiskan bacaan kita. Tak ada kita nak mensempurnakan bacaan kita. Maka pada setengah tu dikirakan masbuk lah bagi imam. Atau lain dia kata, kerana dapat tasawurkan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat, dapat diupakan masalah. Tasawur ini dibuat upah masalah. Bukan semata-mata kata rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, kalau 4 rakaat tu jadi masbuk dah. Pada tiap-tiap rakaat pun boleh jadi masbuk. Pada rakaat pertama pun orang tu menjadi masbuk. Asal dia main tu mungkin dia boleh jadi muafiq. Tapi dalam keadaan kata dia tak dapat nak mensempurnakan bacaan dia, tak dapat nak habiskan bacaan dia dalam masa yang mana membaca Fatihah secara pertengahan bacaan tu, imam dalam qiyam, maka dia akan berpindah hukum diri dia tu jadi makmum yang masbuk. Pada tiap-tiap rakaat tu, seperti sebab sesak atau sebab lambat gerak diamnya. Ni contoh. Dia buat contoh kata, tak boleh kita lupakan masalah. Bagi masbuk, bagi makmum yang masbuk itu, seperti sebab dia menjadi masbuk sebab sesak. Atau sebab lambat gerak diamnya. Sesak ni mungkin kira orang ramai. Bersesak-sesak manusia. Pada kira dia nak masuk pada menunaikan sembahyang berjamaah tu, atau sebab lambat gerak diamnya. Ini kejadian asal bagi diri dia lah. Pada pihak lambat gerak diam dia, maka setengahnya orang yang muafiq yang telah terdahulu apabila lalu ia sebab mengerjakan atas aturan sembahyangnya, maka tiada bangun ia kepada qiyamnya. Tak bangun kepada qiyam.
Asalnya setengah daripada orang yang muafiq yang terdahulu. Asal dia orang muafiq dah, makmum yang muafiq dah. Apabila lalu ia sebab mengerja atas aturan sembahyang duk kerja amalan sembahyang dia, maka tiada bangun ia kepada qiyamnya. Dia tak bangun diri. Melainkan adalah imamnya itu telah rukuk, telah lalu bicara. Bersangkut dengan qiyam pada muafiq pula. Dia duduk dalam tahiyat contoh. Ada. Ataupun dia duduk balik dalam sujud contoh. Ataupun dia duduk balik dalam duduk antara sujud. Imam bangunlah. Imam bangunlah. Kemudian tu imam rukuk. Imam tu rukuk baru dia kira nak bangun kepada qiyam. Baru dia kira nak bangun kepada qiyam. Atau hampir ia kepada rukuk. Atau hampir imam tu nak kepada rukuk dah. Dia baru nak bangun kepada qiyam. Maka diberi hukum orang itu masbuk juga. Diberi hukum orang masbuk. Contohlah, dia masih ada dalam tahiyat atau dalam tahiyat. Ataupun dia terlupa bahawasanya dia dalam tahiyat. Ataupun dia terlupa bahawasanya dia ikut imam atau orang. Asalnya muafiq tu. Bila sampai pada kedudukan di bawah tu, kedudukan di sujud ke, kedudukan di antara sujud ke, dia lari di situ. Dia tertinggal di situ. Bila tertinggal, imam bangun. Imam baca molek dah. Imam tu nak sujud, nak rukuk dah. Atau imam tu rukuk dah. Imam tu rukuk dah. Ataupun imam tu hampir kepada rukuk dah. Baru dia sedang. Bila dia sedang, dia nak naik kepada qiyam. Maka baginda tu tertinggallah daripada membaca Fatihah dalam qiyam imam. Tertinggallah dia daripada nak membaca Fatihah, nak menghabiskan bacaan Fatihah dalam keadaan imam tu qiyam, sebab imam dah rukuk ataupun imam tu hampir dah rukuk. Tertinggal. Maka orang tu juga dihukumkan dengan masbuk. Padahal awalnya dia muafiq. Padahal awal rakaat pertama kita tahu, rakaat pertama dia muafiq. Dia boleh berubah. Asal dia muafiq, dia boleh berubah kepada masbuk. Dilihat pada kelakuan dia. Kalau kita pukul rata, jadi muafiq, pukul rata jadi muafiq. Tak lagi tidak. Hak muafiq bukan kita pukul rata, semua akan jadi muafiq daripada awal sembahyang hingga akhir. Tak benar. Dia tengok pada kelakuan. Ada kelakuan yang tertinggal, ada kelakuan yang mana berlaku lepas dari 8 bicaraan kita lepas masalah lepas dulu. Boleh dia tu jadi masbuk. Boleh berlaku dia masbuk ni. Dia kelak pada jadi masbuk, asal dia muafiq. Asal dia orang makmum yang muafiq. Karena apa? Dia sempat takbiratul dengan imam tadi. Sempat takbiratul ihram dengan imam. Sempat dia baca Fatihah bersama imam pada rakaat pertama. Lepas tu rukuk serta imam, i'tidal serta imam, terus sujud serta imam. Mari dia antara sujud kali. Bila sujud pula dia tak kali. Tak tahu lah. Masalah keluarga lah. Masalah minah janda nak tak tahu lah. Contoh bila. Nak tahu lah. Ulang-ulang ni kedai janda ni terkira lah. Orang kita dalam pulau kampung saya pula ni tak ada pun. Ni tak ada macam tu. Tak kena test sehari tak boleh duduk kedai janda. Betul. Tu dia dua kali ingat anak. Contoh bila. Tu imam malu lah. Dia duduk tarik situ. Tu imam nak tua rokok dah. Ataupun tu imam hampir kepada tua rokok. Habis dah bacaan surah dia nak rokok. Dia bersedak pun nak bangkit. Bila bangkit naik tu imam tu pun dah. Maka dia tak sempat dah nak membaca Fatihah dalam qiyam imam. Dihukum dia tu makmum yang masbuk. Maka dihukum dia tu makmum yang masbuk. Itu satu tasawuf masalah. Satu rupa masalah. Jawapan dia tu tak engkak lagi. Tapi rupa masalah kerana dia meletakkan orang lagu itu yang berlaku-kelaku dia itu jadi makmum yang masbuk. Itu setengah daripadanya. Dan setengah daripada orang yang dihukumkan dengan masbuk pula diberi hukum masbuk pula. Dan setengah daripadanya pula daripada rupa masalah lah. Dan setengah daripadanya pula daripadanya juga rupa masalah makmum ni yang boleh makmum boleh jadi masbuk ni diberi hukum masbuk pula juga barang yang jatuh, mana barang yang berlaku.
perkara yang berlaku. Barang yang jatuh dengan makna kata perkara itu berlaku daripada kebanyakan ataupun masalah itu berlaku barang yang jatuh tu. Cari barang yang jatuh, lampu jatuh, pokok barang. Dan dia itu bahasa kita. Barang jatuh kita kata rupa masalah yang berlaku. Kelakuan masalah yang berlaku bagi makmum tu daripada kebanyakan daripada imam, daripada imam-imam, kebanyakan daripada imam, kebanyakan daripada imam-imam atau imam. Imam ni ramai lah. Kalau imam tu seorang, imam ni ramai daripada imam-imam, daripada kalangan sekian imam-imam tu imam. Jadi kalimah ramai imam tu. Kalau seorang imamum seorang. Kalau imam ni ramai lah daripada sekian imam-imam. Bahwasanya mereka itu bersegera, mereka itu membaca akan qiraatnya, membaca akan bacaannya. Bersegera ni baca laju ekspres lah. Banyak lah, disebut banyak ni. Kebanyakan. Kita dah berlakon dah lagu tu dia. Tak ada lah baca putih dah. Dan naik iman pro syak. Aci boleh sebuah iman Indonesia belah puasa tu lah. Bongkok ni syak. Aci boleh lagu tu nak cepat-cepat lagu tu. Kalau tak iman lambat syak sakit kepala. Dengar soal Allah jadi lagi imam. Ada kampung saya ada imam macam tu. Dia lambat bacaan dia memang lagu tu dah. Bila masa pun lagu tu mayang tarawih ke, mayang besar ke, apa saja hingga sampai buat tahlil pun lagu tu. Lambat lagu tu Allah. Lalu dengar Allahu Akbar. Dia puasa malam begitu lagi sembahyang muah. Pasal dia jadi imam. Lambat. Anda cepat-cepat Allahu Akbar. Tak apa. Jadi tak apa. Cepat. Kebanyakan. Jadi kebanyakan ulama zaman dulu pun dia banyak dah. Tapi dia sebut masa dia jatuh berlaku daripada kebanyakan daripada imam-imam bahwasanya mereka itu bersegera pada bacaan. Mana kata bersegera pada bacaan tu, dia baca tu seperti mana dia bacaan dia tu tak dapat orang nak baca dalam pertengahan, bukan masuk dalam bacaan pertengahan. Bila kata bacaan yang bersegera, dia tak masuk dalam bacaan pertengahan. Mungkin dia baca dengan cara hadar, baca laju. Banyak baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, siap. Bila jadi lagu tu, ada imam yang mana imam tu dengan bacaan dia tu bacaan yang bersegera, laju kita panggil, maka dia dapat makmum kemudian daripada berdiri imamnya daripada sujud membaca Fatihah dengan sempurnakan dia. Bila dah dia baca laju, naik kita kata asal dia muafiq juga. Rakaat pertama tak apa lah. Mari rakaat kedua boleh imam tu pun boleh jadi. Nak pergi ke mana teringat ada satu masalah mana nak pergi ke apa kan di mana-mana. Mari rakaat kedua naik diri tu Bismillahirrahmanirrahim laju. Makmum tu baru lepas nak sujud lah. Baru lepas daripada sujud. Naik molek sampai di sujud tu. Tiba-tiba tu imam tu rukuk lagi. Kerana bacaan laju. Jadi mak kata pun makmum tu naik baru mula baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in imam. Karena imam tu laju pada bacaan. Imam tu laju pada bacaan. Maka sudah rukuk imam. Dia naik tak ada nak sempurna baca Fatihah. Tak ada. Tak sempat nak sempurnakan bacaan Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Tak sempat dia nak naik tu, makmum tu dia nak naik diri nak baca Fatihah sampai habis dengan pertengahan bacaan, tak boleh, tak sempat.
Pasal imam tu dah rokok dah. Maka wajib atas makmum itu ia rokok serta dari itu. Maka wajib atas makmum itu rokok serta imam. Dia nak rokok serta kerana ia seperti orang masbuk. Karena dia atau makmum tu seperti dihukumkan seperti orang masbuk. Maka didapatnya akan rokoknya. Dia pun kena tu rokok serta dengan imam. Dia kena tu rokok serta imam. Dan jika jatuh seperti demikian itu, dan jika berlaku masalah seperti demikian itu, dan jika berlakulah masalah seperti demikian itu pada tiap-tiap rakaat sekalipun dia jadi masbuk. Walaupun berlaku itu. Tiba-tiba hari itu imam pertama tak tahu pula kita dah baca jawab suatu imam kita. Tiba-tiba mari imam jemputan betul lah. Mari imam jemputan naik terperok lagi di awal ni. Jadi bila laju di awal kita rakaat pertama pun tak ada jadi imam muafiq, rakaat kedua pun tak ada jadi muafiq. Tak ada. Kita sujud mari nak baru sujud biasalah sujud ni. Baru nak sujud nak duk bacaan kita baru nak mula baca Fatihah ataupun dalam pertengahan bacaan Fatihah kita tu dan sempurna bacaan Fatihah terima tak habis dah bacaan dia dia rokok dah. Maka ketika tu kita nak tunggu rokok berserta dengan terima tinggalkan bacaan Fatihah. Maka bila dihukum masbuk dalam salah puan dihukum masbuk dalam salah puan kita dapat rokok serta dengan terima pada rakaat tu dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak mentamamkan Fatihahnya hingga rukuk imamnya dan bangkit imamnya daripada rukuknya, ini masalah. Kalau lah itu gagah juga kita. Dia gagah nak babi juga. Dia tak ada nak nambah. Terima rukuk lah. Tapi gagah nak babi juga. Pasal dia berasa dia ni dan awal di mana dia masuk awal tadi. Takbiratul ihram berserta imam. Jadi dia kata dia takbiratul ihram berserta dengan imam. Tiba-tiba mai rakaat kedua imam tu baca laju. Tak ada dia nak sempurnakan baca Fatihah. Lepas tu jaga kopi hilang, tak banyaklah baca Fatihah itu. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Tu imam rukuk pun tak lama. Rukuk saja. Subhanallahil azim sekali dia baca. Sami Allah. Contoh jadi berlaku. Dan jika ketinggalan makmum itu sebab hendak mentamamkan Fatihahnya hingga rukuk imamnya dan bangkit imamnya daripada rukuknya saja. Jadi kira babi baca Fatihah ada, tak imam dah bangkit daripada rukuk. Tak tidak ada. Kalau bangkit daripada rukuk mana tak imam tak tidak ada. Jadi kira babi baca ada. Atau ia rukuk serta imamnya. Ataupun dia tak babi Fatihah dah, dia rukuk serta imam. Tetapi belum lagi ia dapat tumakninah. Dia rukuk tu dia sempat rukuk bersama dengan imam. Gagah baca dah habis. Dah habis Fatihah. Imam tu dah rukuk ni. Tapi molek dia tu rukuk, imam baki dah. Dengan makna kata dia tak dapat nak tumakninah bersama dengan imam dan rukuk. Makmum tadi tu tak dapat tumakninah di dalam rukuk imam bersama dengan imam dan rukuk. Tak ada tumakninah. Boleh dia turun rukuk, boleh turun sampai hak rukuk tak ada lagi dia nak ada tumakninah dan rukuk, imam bangun. Masalah atau berlaku lagu tu. Dan bagi imam daripada rukuk di dalam sekurang-kurang rukuk. Imam pun rokok. Rokok pun laju. Allahu Akbar rokok. Elok sampai tak boleh baca apa. Semata-mata ambil rokok. Atau sekurang-kurang rokok dia baca Subhanallah azimi wa bihamdi sekalian. Atau Subhanallah azimi ami Allah menandang Allah. Kawan ni pun hamba ni. Duk kaluk gagah, kaluk babi baca-baca ada. Turunlah belakang tu. Rokok serta imam. Tapi tak sempat tumakninah dan rokok serta imam. Tak sempat. Mana kata dia tak ada tumakninah. Walaupun dia sempat rukuk dengan imam, tetapi dia tak ada tumakninah serta imam.
Tak iman dia turun, tak iman rokok, sama-sama rokok, tapi tak iman nak naik lah. Dia sampai tu tak ada tumak-linah ni. Makmum tu sampai pada hak rokok, tak ada tumak-linah ni. Itu masalah dia. Jadi lagu mana nak buat? Maka luputlah rakaatnya. Rakaat tu luput, tak dikira. Dah 10 luput rakaat tu tak dikira. Apa tak dikira ni? Makmum tadi duduk gagah baca, sehingga imam tu bangkit daripada rokok, maka luput rakaat tu bagi dia. Duduk gagah juga. Duduk gagah pun habis juga baca Al-Fatihah. Dan juga ataupun dia ada sempat rokok tapi tak ada tumak-linah dalam rokok dan serta imam, maka luput rakaatnya. Rakaat tu tak dikira. Rakaat yang berlaku di atas diri dia dengan lagu tu tak dikira. Lepas tu, maka hendaklah ia mengikut imamnya barang yang ada imam padanya. Tak boleh dia buat kafiat semayang dia lah. Dia tak boleh buat kafiat semayang dia lah. Dia kena, maka hendaklah ia mengikut imamnya barang ada imam pada imam duk tahu lah. Kalau imam duk tahu i'tidal, sama tak i'tidal tu lah. Sebab rakaat dia tu luput lah. Kalau dia buat sekali pun tak boleh kira. Kalau dia turun rokok sekalipun, dia tak ada habis baca Al-Fatihah, gagah baca Al-Fatihah, tak imam i'tidal, maka dia sama dia i'tidal tu. Dia tak ada turun rokok lah. Pasal lepas dah, tak imam tu sudah lepas daripada rokok. Lepas dah daripada rokok, hak rokok tu, imam tu bangkit kepada i'tidal dah, maka pada ketika tu, bila dia kata pada ketika imam sudah sampai pada hak rokok, sampai pada hak i'tidal tu, mana imam diri sempurna dah, maka dia kena turut imam pada tempat tu. Dia tak boleh buat aturan semayang kan. Kalau dia buat aturan semayang dia juga, boleh bawa pada jadi batal semayang. Kemudian hendaklah ia datang akan serakaat lagi. Kemudian daripada salam imamnya, seperti barang yang disebutkan oleh Allamah Syubran Mulisi. Syubran Mulisi, satu seorang nama alim ulama. Syubran Mulisi. Ali Syubran, nama dia Ali Syubran, Ali bin Ali Syubran Mulisi. Nama dia Syekh Ali bin Ali Syubran Mulisi. Syubran Mulisi di bangsa, di bangsa dia. Makna kata satu tempat di negeri Mesir. Satu kawasan kampung tempat di negeri Mesir sana. Syubran Mulisi bangsa. Nama dia Ali, Syekh Ali bin Ali nama dia. Atau yang dikeluarkan hukum oleh Syekh Ali dengan masalah kata hak berlaku lagu tu, dia kena tambah lagi surah. Kalau berlaku pada rakaat tu, kalau berlaku pada tiap-tiap rakaat, kalau tambah tak dikira. Rakaat kedua, rakaat ketiga berlaku lagu tu, tu imam lagi sungguh tak ada lambat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, dulu bangga. Subhanallah. Ikutlah kami ni Subhanallah. Okey. Tak ada boleh Subhanallah. Lalu tu kalau mendengar kalau lupa, ayo kapon lah Subhanallah. Subhanallah. Okey. Okey. Tak ada. Subhanallah. Dan dia tak boleh paham pakai nak kita mereka baru dah sadar banyak ada tak boleh tu. Habis itu rupa masalah yang diberikan kepada kita bahawa asal makmum muafiq, tapi bila berlaku lagu ni dia jadi masbuk, dihukumkan dia tu seperti masbuk karena imam baca lagi tak sempat dia nak hambat imam tu. Gagah juga dia baca Fatihah ni. Gagah juga dia baca Fatihah ni. Sehingga imam tu bagi i'tidal lah. Tak sempat lah dia nak hambat. Maka pada ketika tu dia nak tengok imam. Dia tak boleh buat aturan semayang dia, tak boleh. Dia nak turun rokok, lepas tu nak bagi i'tidal. Imam tu sujud dah. Dia duduk rokok tak boleh. Tak boleh nak ke belakang pun tak boleh. Ketinggalan daripada imam buat pun, maka membatalkan sembahyang. Melainkan makmum yang muafiq sana, makmum muafiq yang ada keuzuran bagi dia, boleh ketinggalan 3 rukun yang banyak-banyak.
Adapun makmum yang masbuk ni atau makmum yang lain daripada muafiq ni, makmum masbuk ni dia tak boleh nak ketinggalan dengan imam dia. Walaupun dua rukun yang pendek sekali pun tak boleh. Dia kena tunggu. Tambah nanti imam tu berada, dia kena duduk tanduk. Sambung satu tu sebab kalau dia buat pun tak dikira rakaat tu. Memang tak dikira dah. Tak jadi dah rakaat tu pun dia tak jadi dah. Akhir tu lepas pada salah imam, dia kena bangkit lah. Kalau satu rakaat, kalau dua rakaat tu. Kalau ketinggalan tu, dia kena standby lah. Kena standby lah rakaat dia berlaku lah untuk rakaat kedua kita tak rakaat ketiga standby tengok lah. Dah jaga lah. Kena berjaga-jaga. Nanti imam punya Allah, apa dia kena cepat Allah. Apa nak ikut imam. Dia pun kena baca lagi juga nak hambat imam juga. Takut berlaku pula. Kalau dia tak hambat imam, berlaku jadi pula masbuk pula. Rakaat yang ketiga. Nak tambah pula satu rakaat ni, dua rakaat nak tambah. Jenuh. Dia faham lagi tu lah. Baik. Baik. Kalau kita tahu imam ni, kita baca Fatihah dengan imam, dia baca kita baca. Kita tahu dia baca cepat. Dia baca Fatihah, kita baca Fatihah. Harus bila dah kita tahu dah dia laju harus kita baca Fatihah. Harus. Cumanya ada hadis-hadis yang melarangkan, bahkan Nabi melarangkan harus ada pendapat daripada ulama mengharuskan apabila imam tu laju. Masalah ni asalnya tak boleh. Tapi apabila dibuat masalah kerana imam tu terlampau laju. Macam mana? Kalau kami tak baca, maka tak sempat kami nak baca Fatihah. Tak imam rukuk lah. Dijadikan masalah. Asalnya Nabi larang. Kerana ada hadis Nabi berpaling selepas daripada sembahyang, dalam sembahyang tu sahabat-sahabat perkara baca. Nabi baca, dia pun baca. Betul baca. Nabi baca betul, dia pun baca. Nabi baca surah, dia pun baca surah. Habis sembahyang, Nabi paling dengan para sahabat, Nabi cerita jangan ada betul. Ada hadis. Tak silap dalam kitab Jawi kita, dalam kitab Bahrul Mazin Mawdah atau dalam Sahih Bukhari atau apa. Tapi dengan kita jauh ini tak istilahnya lagi tak Bahrul Mazin pada hadis itu disebut berkenaan dengan makmum itu bacaan bahkan imam itu disebut. Nah, ditegah Nabi juga. Maka bila berlaku masalah bahasan daripada kalangan ulama bahas lagi. Kalau terima tu baca lagi dulu. Nak hukum. Ini Nabi larang. Larang dengan keadaan larang apa? Larang haram dan makruh tak dia cakap. Larang makruh, haram. Bila larang makruh, maka apabila makmum tu, imam tu laju, harus bagi makmum tu membaca di belakang imam atau menurut bacaan di belakang imam. Harus. Nah, tengok laju tahu mana, kalau dan kita tak apa dah. Ini tak langsung, ini tak payah. Kita baca cara laju udah bismillahirrahmanirrahim. Dia laju lagi. Tak tahu express jak apa tu. Itu tak payah. Kita tunggu dia baca, kita baca supaya kita dapatkan kita jadi makmum yang muafiq, yang rukuk, sujud, i'tidal, kita berserta dengan dia. Itu lebih utama. Dan jemaah kita dapat rukuk, dapat sujud, i'tidal, sujud dan segala pekerjaan rukun-rukun sembahyang itu berserta dengan imam, maka dapat balasan sempurna daripada jemaah kita. Dan itu, kalau ada sujud, bahasa kami duduk seleheng, kau duduk ni, saat kau pakai, saat untuk imam pakai itu, makmum duduk tu macam kamu saja, maka hilang setengah daripada kelebihan pahala berjemaah. Jadi itu, boleh. Lalu berlaku kita kata bayang tarawih lah. Dan terima info kita lagi juga terima info kita ada bahasa dia baca Quran. Dia baca Quran. Bila mau baca Quran kadang-kadang dia ambil 5 ayat plus spread. Dan kita 5 ayat Fatihah 7 ayat. Fatihah 7 ayat, dia baca tu 5 ayat. Mana ada 8. Dia baca pula laju. Maka apabila kata dia baca Fatihah, dia haruskan bagi kita baca Fatihah, mula membaca Fatihah. Dan lepas kita ambil, kita sambung lah. Sambung. Lepas dah dengar surah lah. Boleh? Baik. Kita tak
disebut amin tadi. Ha? Ya, ini kita tak disebut. Amin. Imam amin. Ha? Kita tak disebut kot. Boleh? Boleh amin? Boleh sebut amin. Ada sunat mengaminkan serta imam tu. Boleh? Tak salah apa. Boleh? Habis. Sekarang ni maka bermula yang sunat bagi orang masbuk bahawa jangan ia membimbang dengan membaca zikir yang sunat, tetapi hendaklah ia kemudian daripada takbirnya itu membaca Fatihah dua. Sini sebut ni, melainkan bahawa sengkak ia dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir yang sunat itu. Ni soalan yang tanya di sini ni. Jawapan di sini tak? Kalaulah kita tutup iman tu laju, janganlah kita berbimbang-bimbang dengan bacaan yang sunat, tetapi hendaklah ia kemudian daripada takbirnya itu membaca Fatihah dua. Melainkan bahawa sengkak ia dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir yang sunat tu. Mereka dia suka kata dia boleh sempurnakan bacaan Fatihah dia serta dia dapat membaca zikir dan bacaan sunat. Jadi doa iftitah bacaan sunat. Doa iftitah tu bacaan sunat. Jangan ada ugal, jangan ada kalut dengan bacaan tu lah, terus baca Fatihah. Maka hendaklah didatangkan zikir yang sunat kemudian dibaca Fatihah. Kalau kata sengkak ia dapat, sengkak lah. Dia sengkak tak, boleh dan ni, memang lagu kita, tak boleh dia baca. Kalau dia tak dapat, maka dia terus baca Fatihah. Dan apabila rukuk imam dan sebelum lagi membaca orang masbuk itu akan Fatihah, maka tiada ia berbimbang membaca sunat. Maka tiada ia membimbangkan membaca sunat seperti dibacanya Fatihah kemudian diberi takbir umpamanya, maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya dan wajib ia mengikut imam rukuk. Maka ditanggung Fatihahnya atau setengah Fatihahnya tu oleh imamnya. Kalau dia tak baca langsung, Fatihah tu ditanggung imam, ataupun dia dah baca dah tapi tak nak habis, maka setengah daripada setengah bacaan dia tak nak habis tu imam tanggung. Itu kalau tak makmum tu, makmum masbuk, dia mari dia kira, kalau sekira-kira masa tak dan dia nak menghabisi bacaan Fatihah dalam kira imam, maka dikira dia masbuk. Jangan dia berimbang dengan bacaan-bacaan yang lain selain daripada Fatihah, terus dia baca Fatihah. Bila dia terus baca Fatihah tak ada nak habis Fatihah, imam tu rukuk, maka dia kena rukuk serta imam. Ataupun tak ada lagi dia nak baca Fatihah, akhir takbir Allahu Akbar masuk, tiba-tiba tak imam rukuk, maka terus dia kena rukuk. Fatihah dah imam tanggung. Dan rakaatnya dikira kerana dia dapat rukuk serta imam, jangan ada tumaninah lah dan rukuk. Jadi kemudian kata, dan jika adalah makmum yang masbuk dapat bacaan